Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Zaman saya membesar dulu, kita orang tak adalah kenderaan-kenderaan keluarga untuk 5-6 orang ni. Apa yang kami ada dulu ialah van. Van-van komersial yang ditukar menjadi kenderaan keluarga. Tapi sekarang ini, Alhamdulillah, kita bukan setakat ada MPV yang mahal, kita juga ada SUV ataupun crossover khusus untuk keluarga yang boleh memuatkan 6 ke 7 penumpang. Contohnya, 3 serangkai ini. Mitsubishi Xpander yang datang ke Malaysia ini ialah varian yang paling baru dalam keluarga Xpander. So, this is the facelifted version. Lampu dia dua-dua memang LED. Even position light dekat atas tu pun LED. Cuma, DRL dia halogen dekat bawah. Seperti anda lihat, design dia ni memang iras pada Triton, pada Mitsubishi Outlander dan juga yang paling saya teringat ialah Mitsubishi Delica D5 yang tak dijual di Malaysia. Saya rasa ini bentuk paling garang antara tiga-tiga ni. Honda BR-V ni pula baru saja melepasi proses facelift. So, apa yang ada dalam facelift ni untuk bahagian hadapan? Grill baru, bumper baru dan garnishing kat bawah tu pun baru. Now, Honda ni datang dengan DRL jenis LED. The only one antara tiga-tiga ni. Sayangnya lampu depan dia ni masih lagi mentol halogen. Daripada segi reka bentuk, memang Toyota Rush nampak paling SUV sekali. Dan dia siap dengan macam-macam jenis lekuk yang ada kat sini. It still looks fresh. Lampu hadapan menggunakan 2 LED, low beam dengan high beam. Spotlight dia datang dengan lampu halogen. Dan dia tidak ada DRL, LED atau halogen. Belah tepi Xpander ni pula, kalau kita cakap dia sebuah SUV, korang akan macam, ya ke? Tapi kalau saya kata inilah sebuah MPV pula, anda akan kata, hui, ini MPV paling agresif. Pernah korang nampak, betul tak? Apa pun, saya rasa sebelah tepi dia ni, dengan chrome lining dia ni, dengan silver accent kat bawah ni, ini bentuk yang paling agresif, nampak paling premium lah, antara tiga ni. Bahagian sisi Honda BR-V ni pula memang sedikit unik. Nak kata dia SUV pun bukan, MPV pun bukan. So, saya rasa dia lebih pada crossover. Dan dia ada over fender plastik kat bawah ni. Nampaklah sedikit agresif. Paling penting, Honda BR-V datang standard dengan roof rail. So, kalau nak letak bike carrier pun boleh, roof box pun boleh. Jimatlah belanja sebab dah tak payah beli benda ni. Dan paling penting, tak payah nak tebuk lubang nak pasang roof rail ni. Bahagian tepi Toyota Rush ini memang nampak paling SUV lah. Siap dengan over fender, dengan plastik cladding ni. Nampak tough dan macho. Roof rail juga datang standard dengan varian yang ini. Bahagian belakang Mitsubishi Xpander ini pula masih lagi nampak seagresif bahagian hadapan. Dengan LED light bar dekat dalam. Nah, ruang boot. Mitsubishi Xpander memberikan anda 781 liter. Jika kerusi bahagian ketiga ini dibaringkan. Yang penting, dekat bawah lantai dia ni, ada tempat letak barang. Barang basah pun boleh letak sini. So, kalau kita bawa anak-anak pergi mandi, ataupun kita pergi hiking, benda-benda basah boleh letak dalam ni. Kalau tidak, kasut pun kita boleh letak bawah ni juga. Untuk Honda BR-V pula, bahagian belakang dia ni yang ramai kata cantik dan saya tak nafikan memang menarik. Lampu belakang dia ni, saya ada kat tengah ni pun ada garnishing merah. Now, tempat letak barang dia ni, jika kita menggunakan tempat duduk barisan ketiga, memang paling luas. Cuma bila kita baringkan barisan ketiga, dia jadi 539 liter. Cuma tempat duduk barisan ketiga ni, kita tak boleh baring dan tanamkan ke dalam lantai. Dia boleh tolak ke depan sahaja.
Dan itu dia 539 liter untuk tempat letak barang. Toyota Rush datang dengan LED light bar juga kat sini dan spoiler dan juga body cladding lah. Tapi yang penting yang korang nak tengok boot kan. So, dan seperti Honda BR-V, barisan ketiga ini tidak boleh ditanam rata tetapi boleh ditolak ke depan sahaja. Cuma dia boleh ditolak salah satu daripadanya lah. Dan keluasan dia 514 liter sekarang. Untuk Mitsubishi Xpander, enjin yang digunakan ialah enjin 1.5 liter Myvac double overhead cam menghasilkan 105 PS dan 141 Nm of torque. Transmisi pula ialah automatic 4 kelajuan dengan butang overdrive. Ini ialah sebuah front wheel drive. Saya kira mekanik memang suka Honda BR-V ni sebab hood dia tegak habis, senang nak servis enjin. Dia datang dengan enjin 1.5 liter 4 silinder single overhead cam iVTEC menghasilkan tenaga 120 PS dan 145 Nm of torque. This is the most powerful among the three cars that we are comparing today. Dan dia datang dengan transmisi CVT pacuan roda hadapan. Toyota Rush datang dengan enjin 1.5 liter dual VVT-i double overhead cam menghasilkan 105 PS dan 136 Nm of torque. Transmisi dia pula ialah 4 kelajuan automatik and this is the only rear wheel drive. Maknanya untuk tolak beban ini memang sesuai lah. Untuk Mitsubishi Xpander, bahagian dalam datang dengan balutan kulit quilted. Nampaklah mewah dia. Dan dia datang dengan touch screen sebesar 9 inci lengkap dengan Apple CarPlay serta Android Auto. Yang paling saya suka untuk Mitsubishi Xpander ni ialah tempat letak barang dia. Dia ada banyak gerobok. Macam-macam tempat boleh letak. Dan kalau kita cerita pasal botol air, ada berbelas-belas botol air boleh masuk dalam Xpander ni. Paling banyak antara tiga-tiga ni. Bahagian luar Honda BR-V memang nampak sporty sebab dia rendah. Diteruskan juga tema itu di bahagian kabin. Balutan kulit warna hitam dan merah siap dengan red stitching di tempat duduk, di gear knob dan juga steering. Dashboard dia lebih kurang macam Honda biasa. Tapi yang ini ada push start button macam Type R color merah. Touch screen 7 inci. Sayangnya tidak ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Bahagian dalam Toyota Rush ini memang nampak very eksklusif kerana dashboard dia dengan panel pintu datang dengan 2 tone warna, tone cerah ni. Ini yang buat nampak mahal ni. Tempat duduk, balutan kulit juga nampak very premium. Tetapi entertainment system dia, skrin sesentuh, touch screen 6.8 inci. Tidak ada Apple CarPlay, tidak ada Android Auto. Toyota Rush juga mempunyai feature yang sedikit unik. Tempat duduk pemandu dia di sebelah sisinya datang dengan USB port. Dan tempat duduk penumpang hadapan datang dengan tempat kunci beg tangan lagi. Kesemua steering tiga-tiga kenderaan ini mempunyai fungsi tilt atas ke bawah. Tetapi hanya Mitsubishi Xpander datang dengan telescopic steering. Maknanya boleh tarik ke depan, ke belakang. Ketiga-tiga kenderaan ini datang dengan kamera undur, reverse camera. Cuma Toyota Rush dan Mitsubishi Xpander sahaja yang datang dengan kamera 360. Tetapi di dalam Mitsubishi Xpander dengan skrin dia yang besar itu, kamera 360 dia nampak paling jelas. Daripada segi keselamatan elektronik, ketiga-tiganya datang dengan ABS dan traction control. Tetapi untuk Toyota Rush, dia datang dengan sistem ADAS yang lengkap dengan lane keep assist, auto emergency braking pun dia ada dan dia ada 6 airbag. Barisan kedua untuk Mitsubishi Xpander ni penuh juga dengan benda-benda praktikal. Contohnya poket-poket kat depan ni. Kemudian kita ada center armrest. Dua-dua tempat ni juga kat depan ni. Barisan kedua ni kita boleh ke depan ke belakang. Dekat atas tu ada corong aircon dengan blower. 3 3-point seat belt serta kita boleh lipatkan seat ni macam ni ataupun kita baring macam ni terus. Kau. Untuk tempat duduk barisan kedua Honda BR-V, dia datang dengan 3 3-point seat belt, corong aircon ke atas dan dia boleh slide ke depan ke belakang. Yang saya suka, dengan sekali tarik, seat ni boleh terlipat terus. Tempat duduk belakang Toyota Rush ini memang luas.
kerusi pun boleh tarik depan belakang. Dekat atas tu ada aircon dengan 3 corong udara sama dengan Honda BR-V. Cuma Mitsubishi Xpander saja ada 4 corong udara aircon dengan blowernya lah. Dan dia juga datang dengan 3 seat belt 3 point serta boleh juga lipat. Untuk barisan ketiga, penumpang setinggi 165 cm mempunyai ruang kaki yang memadai. Tapi ruang kepala dia memang boleh pasang kipas siling. Tempat duduk belakang ni juga boleh dicondongkan lagi. Untuk tempat duduk barisan ketiga, penumpang setinggi 165 cm juga mempunyai ruang kaki yang luas, ruang kepala yang memang lebih daripada mencukupi, tetapi tempat sandar dia tu boleh dibaringkan, boleh dicondongkan sedikit saja. Untuk penumpang barisan ketiga, tempat ruang kaki dia memang sedikit sempit, mungkin kerana tempat duduk barisan kedua itu tebal dan tempat duduk barisan ketiga ini juga tidak boleh dicondongkan. Ruang kepala bagaimanapun masih cukup tinggi. Mitsubishi Xpander ni dia pun enjin dia 1.5 liter, tapi enjin 1.5 liter MyVac dia ni bukan yang paling power dan bukan yang paling tak power. Dia dekat tengah-tengah, 105 PS dan 141 Nm of torque. Now, transmisi 4 kelajuan automatik. Bila kita bawa dia ni, baru kita rasa yang dia ni dah gabungkan dua dunia sebenarnya, iaitu dunia MPV dan kereta sebab dia selesa dan duduk tinggi. Kita duduk tinggi, tengok jauh macam sebuah crossover. Yang paling ketara sekali ialah bila saya duduk dan bawa, dia senyap. Sebabnya cermin depan dia ni ialah cermin jenis akustik dan dia ada banyak sound damping dia pakai. Dekat sini, dekat bumbung ni apa semua ni. So memang bila duduk, terasa dia punya senyap, selesa untuk jalan jauh. Dan skrin 9 inci kat depan ni, touch screen ni, ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Satu lagi, bila kita naik atas highway, Xpander saja yang ada cruise control. So kita naik atas highway, setkan via speed, cruising. Ini ialah Honda BR-V. Enjin dia sama dengan suku Fu dia yang lagi dua tu, 1.5 liter. Cuma enjin yang ini paling bertenaga, 120 PS dan 145 Nm of torque. Transmisi CVT. Walaupun dia ni macam crossover, dia lah yang paling rendah sekali. Jarak antara bumi dia cuma 201 mm. Memang paling rapat, memang rendah. So handling dia, steering dia macam kereta. Cuma disebabkan itu, steering dia ni, ia memerlukan kawasan yang lebih luas untuk membuat pusingan U. Turning radius dia ialah 5.2 meter berbanding dengan yang lagi dua tu 5.1 meter. Inilah Toyota Rush. Enjin dia 1.5 liter sama dengan yang lain, cuma yang ini paling kurang berpower lah. Paling kurang kuasa dia. Tak banyak tapi still yang paling rendah. Now, dia ni juga adalah yang paling berat sebab dia menggunakan chassis leather frame. Ini bermakna dia juga paling lasak. Dia juga is the only one yang rear wheel drive, pacuan roda belakang. Dia memang the only one yang roda belakang. So untuk menolak beban, inilah dia. Jadi saya kira untuk mereka yang duduk di luar bandar, okey, untuk mereka yang sering pergi ke tempat-tempat yang jalan dia tak berapa molek tu, yang ini ialah antara yang sesuai lah untuk anda. Daripada segi keselesaan, of course, leather frame dia ada goyang-goyang sikit lah. Ya? Dan bila tang corner tu, memang kita kena slow down lagi sikit. Ya? Daripada segi ground clearance also, yang ini yang paling tinggi sekali ground clearance dia tu. Itu dia, 3 kenderaan keluarga di bawah harga RM100,000. Bentuk mereka ni ialah antara genre SUV, crossover dan juga MPV. Digabungkanlah. Untuk mereka yang mahukan alatan keselamatan elektronik yang canggih, we have the Toyota Rush. Dan untuk anda yang mahukan pemanduan sedikit sporty, we have the Honda BR-V. Dan untuk mereka yang mahukan kesemuanya dan pentingkan keselesaan, Mitsubishi Xpander. Sekian sahaja daripada kami, Hezri Samsuri dan tim Kareta.my. Diharapkan video ini dapat membantu anda dalam pembelian kenderaan keluarga anda di masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.